ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Pertama-tama kita ucapkan syukur di pagi yang penuh keberkatan ini kita dapat meneruskan kehidupan kita, menyambung nyawa, bersambung nikmat kehidupan ini dari semenjak kita lahir ke alam bumi hinggalah ke saat pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridai, merahmati dan memberkati setiap saat yang telah kita sama-sama lalui dan berpanjangan kita dalam keadaan amal-amal salah kita makin hari makin sempurna, keimanan kita semakin meningkat dan ketakwaan kita semakin kokoh, dan penghujungnya kehidupan kita dalam keadaan selamat dan sejahtera dari sebarang perkara yang boleh melewatkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan, cita-cita dan apa yang kita sebut sebagai sesuatu yang kita dambakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di pagi yang berkat ini, dalam kesempatan masa yang terbatas ini, mengajak tuan-tuan untuk mengamati, menghayati dan mendengar beberapa bicara, pesanan wasiat daripada para alim ulama kita di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin satu dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini saya akan cuba menukilkan, membaca dan mengupas
beberapa pandangan tersebut mudah-mudahan menjadi mutiara dalam kehidupan seharian kita untuk kita sama-sama ingat dan seterusnya beramal dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh mereka. Berdasarkan sebuah kitab yang kecil tetapi besar nilai dan harganya, iaitulah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang telah mengumpulkan ratusan kata-kata sahabat, para alim ulama yang besar-besar, termasuk hadis-hadis Nabi SAW, dalam kitab yang bertajuk Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, persiapan untuk hari kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pandangan yang menarik perhatian untuk saya bawa kepada tuan-tuan pada pagi ini, antaranya pandangan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat gelaran yang cukup tinggi As-Siddiq, seorang manusia yang hebat akhlak dan iman agamanya, dikenal sebagai sahabat setia Nabi hinggalah ke usia akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau merupakan pengganti pertama setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya dalam ucapan bicara beliau ada kata-kata yang bestari. Antaranya apa dia kata? Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Jadi kita pada pagi ini tuan-tuan saya akan cuba mengambil beberapa patah bicara kalangan sahabat sallallahu radhiyallahu anhum dan cuba kita amati, perhatikan makna-maknanya. Antara kata-kata Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke liang kubur dalam keadaan tanpa bekalan, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke liang kuburnya tanpa bekalan, tidak ada ilmu, amal tidak ada, kebaikan sedikit, dosanya mungkin banyak. Akhirnya kata dia, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, seumpama manusia yang merentasi laut yang luas dalam tanpa menaiki kapal, sekadar berenang saja. Mana nak tahan laut yang dalam, yang besar itu tak mampu dengan kekuatan badan yang lemah, melainkan kita naik kapal baru selamat. Bayangkan tuan-tuan, kata-kata ini cukup bestari sebenarnya. Saya kira panduan kepada kita semua. Kita boleh fikir, renung dan ambil ingatan apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, seolah-olah dia berada di sebuah lautan yang dalam dengan tidak menaiki kapal, sekadar dengan kekuatan tenaganya. Menunjukkan kepada kita betapa Abu Bakar mengingatkan kita keselamatan, kejayaan, keamanan dalam kubur nanti kerana adanya amalan bersama dengan kita. Bila amalan bersama dengan kita di alam barzakh, insya-Allah selamat daripada gangguan beralam kubur, fitnah alam kubur, siksaan kubur insya-Allah. Arti bekalan iman dan taqwa kita, penyelamat di alam kubur kita. Tetapi
Bila mana kita masuk ke liang kubur dalam keadaan dosanya banyak, wal'iyadzubillah. Dalam keadaan bekalan ilmu yang tidak berapa cukup. Dalam keadaan bekalan iman yang tidak ada, sama sekali boleh jadi. Wal'iyadzubillah. Tidak selamat kita di alam barzakh. Diseksa, dibalun, dipukul, dihamun, dimaki, dihimpit oleh kubur, dibalun oleh malaikat munkar nakir. Umpama kata Abu Bakar, seorang yang merentasi laut yang dalam itu, tanpa menunggang, tanpa menaiki kapal, sekadar apa dia miliki, dia akan tenggelam, lemas akhirnya dia. Hilang kekuatan tubuh, tak lama lemas dia akan meninggal. Tapi sebaliknya dengan adanya kapal ditunggangi, selamat perjalanan dia. Walaupun memakan masa berhari-hari, berbulan, selamat perjalanan atas lautan yang dalam itu. Inilah suatu ungkapan kepada saya, mudah untuk kita fahami. Maka marilah, di saat yang berkat ini, kita masing-masing melihat diri kita masing-masing. Yang berceramah pun melihat dirinya, yang mendengar pun melihat diri masing-masing. Apakah di saat berada dalam kubur nanti, kita masih sanggup ke dalamnya tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa ibadat, tanpa taqwa, tanpa amal salih. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan peringatan ini walaupun ringkas tetapi padat maksud dan kandungan maknanya. Sulang balik, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini dapat ingat patah-patah bicara Abu Bakar ini. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke liang kuburnya tanpa bekalan amal yang cukup, seolah-olahnya dia merentasi laut yang dalam yang luas itu tanpa menaiki kapal. Wallahu a'lam. Kata-kata yang kedua yang dapat dijadikan renungan pada pagi ini daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang lagi sahabat setia Rasulullah, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, menjadi khalifah yang kedua, galang ganti Nabi setelah Nabi wafat dan setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang hebat akhlak dan pribadinya, kental semangat perjuangannya, gagah perkasa di medan peperangan, di medan dakwah pun sama, menakutkan musuh hingga digelar Al-Faruq, yang hebat dalam membezakan di antara yang benar dan yang salah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada kata-kata yang manis bestari. Antaranya sebagai riwayatkan dalam kitab Ibn Hajar Asqalani, kata Umar, "Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali." Umar berkata, "Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mal." Kemegahan masa hidup di bumi ini kerana harta benda. Kehebatan, kemegahan, kemuliaan kita masa hidup kerana harta. Tetapi ingat, kebahagiaan, kehebatan, kemegahan di padang akhirat nanti kerana amal yang salih. Allahu Akbar. Kata-kata yang hebat, tuan-tuan. Kata-kata yang kalau boleh kita masuk dalam jantung kita sekarang, dalam hati kita sekarang. Kata Umar seulang balik, kemegahan dunia kerana harta. Betul, tuan-tuan. Dalam dunia kita sekarang, orang dianggap hebat, gagah, mulia, dipandang, disanjung kerana faktor harta benda, pangkat. Tetapi ingat kata Umar, wa'izzul akhirati bisalihil amal. Kemegahan di padang mahsyar nanti, kehebatan di padang mahsyar kerana amal salih yang dibawa. Di mana pilihan kita? Pastilah kemegahan kita nak capai, kita raih ialah dengan amal salih kita. Walaupun mungkin semasa di bumi orang tak kenal kita, pangkat tidak ada, kekayaan tidak seberapa, mewahnya tidaklah terlalu mewah sangat, sekadarnya, tidak apa. Kerana yang kita kehendaki, yang kita harapkan nun di padang mahsyar sana, hebatnya kita kerana amal soleh yang kita bawa.
ilmu yang cukup di dada, amal soleh yang kita bawa, kerja baik yang kita buat selama hidup ini, itulah kemegahan kita nanti, alhamdulillah. Tengok kata-kata yang cukup bestari. Satu pelambangan yang berlaku dalam dunia daripada zaman pertama lagi sampai zaman sahabat sampai sekarang pun. Benar kata-kata Umar. Ukurannya memang di situ. Di muka Allah ini kita boleh kenal orang kerana faktor harta. Bila ada harta banyak, pangkat tinggi, orang akan sanjung sesanjung-sanjungnya, melangit sanjungan. Tak ada harta, tak ada siapa kenal kita. Tetapi di akhirat nanti, kemegahan tuan-tuan, kemegahan saya, kehebatan tuan-tuan, kehebatan saya, kerana amal soleh yang kita bawa. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat tersebut, insya-Allah. Cukup bestari kata-kata ini. Wallahu a'lam. Saya tidak bercadang untuk mengupas panjang. Pagi ini saya bercadang bawa kata-kata ini untuk diresapi bersama dalam jantung kita. Yang Abu Bakar tadi dah jelas dah. Abu Bakar solang balik, mudah-mudahan melekat dalam jantung hati kita. Abu Bakar kata, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa sebarang bekalan, seolah-olah dia merentasi laut yang dalam dan tanpa menaiki kapal. Tenggelam dia. Umar pula tambah lagi kata-kata bestarinya. Apa dia kata dia? Kemegahan hidup di bumi kan harta yang kita miliki. Tetapi kemegahan di padang mahsyar nanti amal soleh yang kita bawa. Di mana pilihan kita? Carilah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kehebatan kita nanti berlaku di padang mahsyar, bukan semata-mata di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita tak dipandang orang. Tidak mengapa kita dihina oleh manusia. Tidak mengapa kita tak dikenal orang sekarang ini. Tetapi biarlah Allah kenal kita di padang mahsyar dengan amal salah yang kita bawa. Kemudiannya, kata-kata yang cukup bestari lagi. Datang para sahabat Nabi yang dikenal sebagai khalifah yang ketiga. Menjadi galang ganti kepada kepimpinan Rasulullah. Umar meninggal dunia, sahabat ini mengambil tempat kemudiannya. Siapa? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sahabat yang cukup setia dengan Rasulullah. Menantu Rasulullah. Sehingga berkahwin dengan dua anak anda puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian anak anda isterinya, anak anda Nabi, isteri pertamanya, begitu meninggal, Nabi kahwinkan dengan anak isteri, anak andanya yang kedua. Kenapa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa hebatnya Uthman bin Affan. Akhlaknya, perangainya, agama, ilmunya, sehingga dapat mengahwini dua puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian yang pertama. Ini melambangkan satu contoh yang paling jelas dalam dunia sosial manusia, bila menantu ni menjadi menantu yang sungguh, bukan hantu. Ya, maka akhirnya kematian isteri pertama menyebabkan mertua boleh beri anak yang lain untuk dikahwini. Nak cari dunia sekarang payah dah. Bila balapak menantu, takdir meninggal isteri itu, mertua kata cukup seorang dah. Ini bukan menantu, hantu ni. Ya, boleh jadi dunia sekarang kita nak cari macam tu payah dah. Menyebabkan mertua boleh menawarkan, ni ada adik seorang lagi ni, kahwinlah, dah kakak meninggal. Agak-agak ada gimana sekarang ni. Payah nak cari saya rasa. Pengalaman dengan mertua, dengan menantu ni menyebabkan mertua meluap. Meluap ke meluap. Meluap satu, meluap marah pun satu. Tapi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hebat akhlaknya. Bila saja meninggal Ruqayyah sakit, akhirnya dalam keadaan itulah Nabi menawarkan, berkahwin dengan anak anda yang masih ada, Zainab. Akhirnya dikahwinkan. Itulah di antara nikmat Umar, nikmat Uthman, digelar sebagai Dzu An-Nuraini. Sebab dia miliki dua puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Uthman yang akhirnya menjadi khalifah Islam yang ketiga dalam senarai khalifah, menjadi galang ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata-kata dia? Bestari kata-kata dia. Dia kata, "Hammud dunya dhulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi." Allahu akbar tuan-tuan. Saya ajak tuan-tuan pagi ni kena ingat semua ni.
Daripada kata-kata Umar tadi, kata-kata Abu Bakar, kata-kata Uthman, lepas ni ada lagi ni. Saya ingat, tuan-tuan kena ingat. Kalau tak ingat juga, anak matilah tu. Ya? Mudah-mudahan kata-kata Bistari kita bawa untuk kehidupan kita. Kita hadis kita baca, Quran kita baca, kata sahabat kita ambil insya-Allah. Kerana mereka bercakap dengan ilmu mereka. Ini semua ahli syurga ni. Yang bercakap ini ahli syurga belaka. Yang Nabi berjanji di atas ketentuan Allah bahawa ini ahli syurga. Minal asyaratil mubasysyirina bil jannah, antara 10 sahabat yang akan terus ke syurga tanpa ada roadblock tengah jalan. Tak ada hisab dah, ke syurga terus. Termasuk ini orangnya. Abu Bakarnya, Umar, Uthman, Ali. Ini dia. Walaupun Syiah menolak Abu Bakar, menolak Uthman, ini karut belaka. Tuan-tuan, yang penting ialah sahabat ini kita yakini ilmu dan agama mereka kerana sejarahnya begitu. Baik. Apa kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Dia kata, "Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi." Kemahuan-kemahuan di muka bumi ini, di dunia ini, boleh jadi kegelapan dalam hati. Maksudnya kalau kita nak cari dunia tapi sampai peringkat tak erti dosa pahala, nak belaka, nak makan, nak minum, nak pakai harta tapi tak kira agama, yang penting dapat agama ke tepi, boleh jadi kegelapan kepada hati. Betul? Cari harta tak kira halal haram, kira makan, minum, hati mula gelap, hati mula parah, hati mula sakit, hati mula mati. Sebab apa? Kemahuan dunia yang tak ada sempadan. Kalau kemahuan dunia yang baik tak apa, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang lah, tetapi cari harta halal, tak ada masalah. Bekerja siang malam pun masjid tak lupa. Sekerja siang malam pun surau tak tinggal. Kerja siang malam pun ceramah hadir. Kerja siang malam pun zikir tasbih tak tinggal. Kerja siang malam pun benda-benda kebaikan tak tinggal. Alhamdulillah. Ada batas agama ketika dia bekerja. Dapat harta, menyumbang dia. Dapat harta, tak tinggal solat semayang. Alhamdulillah. Sedekah derma nombor 1. Duit banyak tapi derma nombor 1. Yang ini tak ada masalah. Tapi kata Umar, kata Uthman, bila mana kemahuan dunia tadi tidak ada batasannya, hati akan jadi gelap. Hati gelap dan mati terus. Bencana mulakan berlaku. Tetapi kata Uthman, wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Masa hidup di bumi ini, kita memang cenderung, memang seronok dengan alam dunia, tetapi akhirat duduk depan kita. Macam tadilah. Kerja siang malam, tetapi akhirat nampak di depan wajahnya. Kerja baik tak pernah tinggal. Kata Uthman, itulah cahaya akan menerangi hati manusia. Maknanya, cahaya akan menusuk dalam jantung hatinya. Tidak lagi tidak jadi hati mati, tapi hati yang mukmin dia percaya. Ini pandangan cukup cantik tuan-tuan sekalian. Tidak salah kita mengejar hal-hal keduniaan. Tidak salah. Kita nak orang-orang kaya. Di kalangan tuan-tuan yang hadir Surah Ar-Rahman ini, kita nak orang kaya-kaya. Orang yang kemampuan hidupnya tinggi, Masya Allah, pendapatan tinggi, kita nak. Dan dia jadi orang surau. Alhamdulillah satu hari, kalau kapet pagi ni yang dah tebal 4 inci, dengan sebab kaya dia, ditukar kapet 8 inci. Lagi seronok kita nak solat. Contohnya lah. Contoh. Sebab apa? Dia kaya tapi menyumbang kepada pahala dan kebaikan kebajikan. Macam ni selesai masalah. Hatinya tak jadi buta, tak mati. Hatinya percaya. Kenapa? Akhirat dia nampak. Uthman bagi tahu kepada kita, itulah warna yang kita kena warnakan dalam kehidupan kita. Semata-mata kesungguhan, kemahuan, keinginan kerana dunia semata-mata, gelap hati kita. Gelap. Kalaupun cerah, pandangan mata cerah, nampak belaka. Lorong-lorong jahat nampak benar. Tapi hati mati. Dia tak ada panduan dalam kehidupan dia. Dia agak bergerak mengikut kemahuan nafsu dia. Ini bencana tuan-tuan. Itu yang ketiga. Siapa yang kata? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. 3 dah kita ambil pagi ni. Kira laju dah. Biasa saya dalam banyak ceramah, yang 2 tadi untuk 2 jam dah. Pagi ni kita pelaju sikit. Dalam suasana pagi-pagi macam ni, biasa suasana jiwa kita tenang,
tak kena air lagi, belum kena nasi lemak lagi ni, dia mudah masuk. Tapi kalau tengah hari petang, payah sebab dah masuk nasi berani, nasi gam, tak gamnya, akhir gam sungguh, payah kita dengar. Masuk, keluar terus. Pagi-pagi ni, masuk banyak pun tak apa, dia melekat terus. Ini berkat pagi. Betul tuan-tuan. Berkat pagi dia berbeza dengan berkat malam. Sebab pagi ni kita bangun dalam ketenangan. Kita bangun dengan solat hajatnya, solat qiyamnya, tahajud, dengan solat subuh berjemaah, dengan ceramah, dia tenang. Kita punya hati dan jiwa. Termasuklah kita dalam kelompok Nabi pun bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Tuhanku, tolong berkati hamba-Ku yang bangun awal pagi. Jadi kita masuk dalam orang yang didoakan Nabi insya-Allah. Berkat insya-Allah. Berkat dengar ceramah, berkat hadir berjemaah, berkat semayang, berkat beribadat, insya-Allah kita nikmati. Doa Nabi ni 1000 tahun lebih dah, tapi jangan bimbang. Doa Nabi untuk sampai kiamat. Termasuklah kita insya-Allah. Itu kena faham tu. Nabi doa lama dah. 1000 tahun lebih Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Tuhanku, berkatilah umatku yang bangun awal pagi untuk beribadat. Jangan bimbang. Kita termasuk dalam doa Nabi. Doa Nabi itu berpanjangan insya-Allah. Yang penting cari. Jangan tak cari, ambil peluang, jangan tolak peluang yang terbuka. Baik tuan-tuan, yang keempat. Kalau tadi kata-kata Abu Bakar, kata-kata Umar, kata-kata Uthman bin Affan, sahabat setia Nabi kesemuanya, yang keempat, pelengkap kepada sejarah kepimpinan Rasulullah. Galang ganti Nabi yang keempat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, merupakan menantu Rasulullah. Sahabat yang cukup hebat semenjak awal usianya lagi. Orang lain, Abu Bakar, Uthman dan juga Umar masuk Islam agak lewat usia mereka, dah dewasa jauh dah, puluhan tahun usia. Tapi yang ini orangnya hebat. Masuk Islam, menganut Islam dalam usia masih kecil. Dalam 7-8 tahun, hinggalah saat akhir kematiannya bersama dengan kebenaran memimpin umat Islam, khalifah Islam yang keempat. Ali bin Abi Talib kata apa? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabih. Panjang sikit. Yang tiga tadi pendek-pendek, yang ni panjang sikit je. Perpatah perkataannya agak panjang, tetapi makna cukup cantik. Yang ini kalau siapa tak ingat juga, masalah besar lah. Betul, bukan ugutan, cuba bagi tahu. Siapa yang tak ingat maksud yang ini, tak boleh termelekat, saya ingat masalah besar. Kena mengaji lebih lagi. Ya? InsyaAllah kita boleh ingat. Apa kata Ali bin Abi Talib? Man kana fi talabil ilm, kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa yang berada dalam keadaan mencari ilmu, syurga sedang melambai tangan kepadanya. Kanatil jannatu fi talabih. Wa man kana fi talabil ma'siyah, kanatin naru fi talabih. Barang siapa dalam perjalanan melakukan maksiat, neraka duk melambai tangan kepadanya. Allahu Akbar. Siapa yang berada dalam keadaan mencari ilmu, menuntut ilmu, ngaji ilmu, syurga duk melambai tangan. Welcome, welcome, kata syurga. Mari, mari kamu di lorong betul. Masuklah kita pagi ni insya-Allah. Syurga duk tengok kita. Tengoklah. Ini bakal ahli syurga ni. Ini bakal masuk syurga ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Dan sesiapa yang berada di jalan maksiat, bergerak saja buat maksiat dan tergelam dalam maksiat, neraka panggil dia. Oh, ni bakal neraka ni, confirm dah, tak ada dah. Tuan-tuan sekalian, kata-kata ini saya rasa tak perlu kupasan panjang lah. Jelas, terang benderang. Karena itulah makanya syurga ni tuan-tuan, sesuatu yang paling dapat besar kita nikmati kebesarannya bila kita bersama dengan ilmu dan kebenaran. Satu bila Allah sebut dalam Al-Quranul Karim tentang syurga, Allah kaitkan dengan orang-orang yang saleh. Sebab apa? Sebab memang tabiat macam tu. Syurga tempat yang suci, yang bersih, yang murni, yang hebat. Maka akan dimasukkan dalam orang-orang berilmu, orang beramal-amal saleh. Maka munasabahlah kata Ali, bila orang berada lorong ilmu, syurga lambai tangan.
Dan Nabi pun bersabda macam tu. Nabi pun kata macam tu, kata sabda Nabi, antara sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berada di lorong menuju kepada ilmu, dia berada di lorong syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun kata macam tu. Ali tambah kata-kata Nabi tadi, menunjukkan itulah harga sebuah perjalanan. Kerana ilmu, kerana iman, kerana agama, tidak pernah kita mengalami kerugian dalam kehidupan. Percayalah, bila kaki kita mula melangkah ke tempat ibadat, tempat yang namanya agama dan iman, insya-Allah tak ada kerugian langsung. Kerana perjalanan itu adalah ke syurga Allah, bukan ke tempat yang lain. Tapi ingat, setiap inci perjalanan, sama kita pergi menyokong sekalipun, kita tak pergi holo duit untuk maksiat, cukuplah neraka tunggu masa nak menelan kita balik sampai masa. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Kita mohon Allah jauhkan kita daripada semua itu, tuan-tuan. Baik, selesai 4 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak baca lagi pada pagi ini, berasaskan kitab ini kerana mengumpulkan kata-kata para ulama, mengumpulkan bicara ringkas mereka. Antara kata-kata yang dibawakan pagi ini daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, tuan-tuan, siapa orangnya? Dia lahir 97 Hijrah, meninggal 161 Hijrah. Maknanya golongan yang datang kemudian, tabi'innya, makna selepas sahabat, tapi dia ulama yang besar. Dia merupakan sahabat, dia merupakan manusia yang cukup terkenal keilmuan dalam bidang hadis, dalam bidang tasawuf. Siapa dia? Sufyan Ats-Tsauri. Kita ambil kata-kata dia. Apa dia kata? Mudah-mudahan menjadi suatu ingatan dalam hati nurani kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bertambah baik ada rakaman macam ni, insya-Allah tuan-tuan boleh dengar balik dan ulang kembali mendengar apa yang saya bicarakan pada pagi ini. Dan saya mengharapkan apa sahaja ucapan, apa sahaja perkataan, apa sahaja kupasan yang saya berikan ini untuk diri saya yang paling pertama sekali. Kemudian saya bawa isu ini kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama fikir. Kerana landasan ilmu ni, tuan-tuan, landasan yang kita kena sama-sama berada di atasnya. Bila kita baca hadis Nabi, demikian peringatan Rasulullah. Kita baca tafsir Al-Quran, demikian peringatan Allah kepada kita. Kita ambil kata-kata sahabat, para ulama pun demikian peringatan. Kerana mereka mewarisi ilmu. Dan saya rasa memang dekat dengan hampir kita para sahabat dan para ulama lah. Kerana mereka pewaris kepada ilmu Nabi dan Al-Quran yang didatangkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Dia kata begini, man aznaba dhanban wa huwa yadhhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhhak. Allahu akbar. Kata-kata yang cukup indah. Terjemahannya. Tolong dengar elok-elok. Barang siapa yang buat sesuatu dosa, barang siapa yang mengerjakan dosa dalam keadaan hilai ketawa, alah dosa biasalah, seronok. Contohnya, orang bagi tahu kat dia dosa, alah tak apalah, apa sibuk sangat, diam sudahlah. Contohnya, dia buat dosa keadaan dia seronok ketawa hilai, maka sampai masanya, kata Sufyan Ats-Tsauri, Allah akan masukkannya ke dalam neraka, dia mula menangis. Wa huwa yabki. Allahu akbar. Barang siapa yang buat sesuatu dosa dengan hilai ketawa seronok, gembirasakanlah dalam bahasa mudahnya, tak lama 2.5 jam, berseronok dengan mungkin makan, minum, berseronok hiburan, seronok daripada start program, mulut tak pernah tutup kerana senyum, hati gairah gembira, memang seronok. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bila sampai masanya nanti, Allah akan masuk ke dalam neraka, dia mula menangis. Wahu yabki, mula menangis dah. Gantinya ketawa di bumi kan dosa, sampai masa menangis tak habis-habis. Adapun manusia yang kedua ini, wa man ata'a wa huwa yabki,
Siapa sahaja yang mentaati Allah, dalam keadaan hatinya, dalam keadaan menangis, hatinya rasa dekat dengan Tuhan, air mata mengalir, air mata menitis, kerana keinsafan, kerana takut kepada Allah, dalam keadaan dia kenal Tuhan, dalam keadaan dia akur dengan dosanya, dengan kelemahannya. Dia buat ketaatan keadaan hatinya nak kepada agama, menangis dia. Pagi menangis, malam menangis, tahajud menangis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bila sampai masanya Allah akan masuknya ke dalam syurga, wa huwa yadhak, dia mula seronok. Gembira dia. Menangis masa dia beribadat, tetapi bila sampai pintu syurga, dia mula gembira. Ganti daripada tangisan tadi, Allah gembirakannya di pintu syurga nanti. Tuan-tuan, jelas peringatan ini untuk kita semua, supaya kita berhati-hati. Jangan sampai hidup kita ini tenggelam dalam dosa, lalu kita seronok. Orang tegur kita tak kisah, orang beritahu kita tak ambil peduli, orang nasihat kita buat tak erti. Kita gembira dengan apa kita buat dosa tadi. Tunggulah, bila sampai ke pintu neraka, kita mula meratap menangis tak sudah-sudah. Ya laitani kuntu turaba. Pada masa itu minta Tuhan jadikan aku manusia balik. Aku nak balik ke bumi nak beribadat. No, tak ada masa lagi dah. Tetapi saat kita hidup di bumi, kita dalam mentaati Allah, air mata menitis. Kenapa? Insaf. Sujud kita air mata menitis, basah sejadah kerana insaf. Bila sampai ke syurga nanti, kita mula ketawa riang gembira. Yadhak. Wallahu a'lam. Siapa yang kata? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian berkata beliau lagi, kata-kata beliau lagi ni, kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? La tahqiru adh-dhunub as-sighar fa innaha tansha'ibu minha adh-dhunubul kibar. Kata dia, jangan sama sekali kamu memandang lekeh akan dosa-dosa kecil. Jangan pandang lekeh akan dosa kecil, kerana daripadanya lah akan muncul dosa besar kemudiannya. Jangan pandang lekeh, pandang sinis, pandang kecil akan dosa kecil. Alah, kecil je, tak apa. Jangan. Fa innaha tansha'ibu minha adz-dzunubul kibar. Daripada dosa kecil itulah akan bercambah dosa-dosa besar kemudiannya. Peringatan cukup hebat, tuan-tuan. Makna kata mudahnya, kita dalam hidup ini, bila kita melihat dosa kecil, jangan pandang, tak apa, tak. Kata orang mukmin yang beriman, yang bertakwa, sebut dosa saja dia dah takut. Bukan kerana kecil, kerana besar, dosa saja menyebabkan hati dah terasa sesuatu. Keampunan dia cari, taubat dia raih, dia tak redha dirinya bergeluman dengan dosa kecil mana sekalipun. Dan peringatan ini untuk kita semua, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang minta maaf dalam kehidupan kita, itulah kesilapan kita. Allah, kecil je, tak besar pun. Bukanlah sampai jadi tukang sihir, bukan sampai peringkat minum arak, kecil je, lewat sembahyang saja. Tak, tuan-tuan, tidak begitu. Kesan dosa kecil ini, dia akan menyebabkan hati kita makin sakit, makin mati, makin kelam, akhirnya mudah buat kerja-kerja maksiat yang besar kemudian. Wal'iyazubillah. Sebab itulah kata Al-Imamul Ghazali rahimahumullah, ketika bercakap tentang dosa, menyambung kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ini, saya sebut pada pagi ini, kata Al-Imamul Ghazali rahimahumullah, dosa kecil itu sebenarnya umpama titik hitam yang kalau berletak dalam air yang bersih, dia mula membiak membesar. Titik hitam kecil je, dia masuk dalam air yang putih, mula nampak air itu dah kotor. Itulah kata dia, dosa kecil kita. Kita tak nampak dosa kecil yang kita buat, tapi kesannya akan datang satu hari nanti menyebabkan mudah kita buat dosa besar. Wal'iyazubillah. Ini peringatan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata lagi para alim ulama kita rahimahumullah, yang boleh kita ambil pedoman dan panduan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya nak pilih perkataan yang berdekat dengan kita daripada Ibrahim Al-Adham radhiyallahu anhu rahimahumullah. Tadi kita dah bincang kata-kata siapa? Abu Bakar, kata-kata Umar, kata-kata Uthman, kata-kata Ali. Dah 4.
Kemudian kita ambil dua bicara yang indah daripada Sufyan Ats-Tsauri, dah 6. Ni boleh muntah balik kalau tak kena jaga ni. Ya? Dah 6 dah tuan-tuan. Semuanya bistari. Semuanya indah belaka. Kita nak ambil kata-kata yang ketujuh pada pagi ini. Daripada siapa? Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ini merupakan ulama yang muncul lebih kurang Sufyan Ats-Tsauri. Dia meninggal tahun 161 Hijrah. Dan beliau merupakan ulama yang terkenal dengan kefaqihannya. Dia muncul di mana? Di Iraq. Dan dia ulama yang terkenal dengan penyebaran ilmu dakwahnya. Dalam isu tasawuf dia terkenal. Kalau siapa belajar tasawuf, dia di antara tokoh yang dikenali. Ibrahim Adham. Dia pernah kata macam ni. Dengar tuan-tuan. Dia kata, satu hari datang seorang kepada dia. Sebab dia tok guru. Dia tok guru. Datang anak murid kepadanya, tanya anak murid kepadanya, wahai tuan guru, alimni syai'an. Ajarkan saya satu benda saya nak dengar daripada tuan guru. Kata anak murid. Jadi kata Ibrahim, aku pun terfikir nak kata apa pada pagi ni. Lalu dia kata apa? Dia kata, amurukum bi thalathati asya'in. Ada 3 benda aku nak ajar kepada kamu. Apa 3 benda ni? Pertama, ra'aitul qabra muwahhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Kata Ibrahim Adham, aku dah termenung rasa dalam hati aku kubur ini cukup menakutkan. Aku tak ada teman taulan. Maka ilmulah peneman aku. Faham tuan-tuan? Kata Ibrahim Adham, aku termenung dalam hidup ra'aitul qabra muwahhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Aku dah termenung lama dah dalam hidup ini, bila masuk kubur nanti memang menakutkan. Apa tak takut? Gelap gulita. Himpit pula oleh bumi. Teman taulan tak ada. Teman aku ilmu. Maknanya dia nak ajar anak muridnya, ilmu jangan tak cari. Ilmu kena cari, kena belajar dan belajar, terus belajar. Cantik kata-kata macam ni. Dia nakkan ilmu tadi dengan kubur. Teman kamu di kubur nanti bukan lagi orang sebelah sana, sebelah dah. Bukan teman kamu, bapa kamu, ayah kamu, anak, kamu seorang-seorang. Maka teman kamu nanti, ilmu yang kau belajar selama ini. Cantik kata-kata ini. Yang kedua kata dia, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zada. Aku duk termenung tengok hidup ini panjang. Daripada pagi ke petang, petang ke malam, malam ke siang, siang ke malam balik. Aku rasa tidak ada satu bekalan melainkan ilmu adalah bekalan. Ilmu juga. Kata-kata Bistari. Aku duk nampak tenung dalam hidup ini panjang, tariqan tawilan. Daripada pagi ke petang, petang ke malam, malam ke siang, esok ada pula. Tidak ada bekalan yang lebih utama melainkan ilmu. Ilmu lagi. Anak murid datang untuk dengar sesuatu, maka dia sebut benda-benda yang dekat dengan dia. Kalau dalam kubur, menakutkan, gelap gulita, teman tak ada, teman aku ilmu. Aku hidup dalam dunia panjang tempohnya, pagi ke petang, petang ke malam, malam ke siang, siang balik. Tak ada bekalan. Ilmulah bekalannya. Allahu Akbar. Wa ra'aitul jabbara qadhiyan wa laysa ma'i hujjah. Aku termenung. Satu hari aku bertemu dengan tuan hakim yang besar ni, qadhiyan. Qadhiyan hakim. Bukan hakim mahkamah Shah Alam. Bukan ketua negara ni. Aku bertemu dengan hakim. Siapa dia ni? Allah Subhanahu wa taala. Qadhi ni kata dia, aku termenung satu aku bertemu dengan hakim ni. Siapa dia? Allah. Walaysa min hujjah, aku tak ada hujjah ketika itu melainkan ilmulah hujjah aku. Allahu Akbar. Wa ra'aitu jabbara qadir. Aku bertemu dengan yang hebat perkasa, dia hakim. Allah. Walaysa min hujjatun, tapi ketika itu aku fikir hujjah tak ada dah, nak bercakap apa lagi?
melainkan ilmulah hujah aku. Tuan-tuan, cantik bicara ini. Bicara ini cantik sekali. Susun aturnya Allahu Akbar. Daripada kubur, kehidupan, sampai bertemu Tuhan. Semuanya ada ilmu. Maka ilmulah jawapan kepada kita. Anak murid nak tanya sangat, dapatlah. Maka saya pada pagi bacalah yang ni untuk tuan-tuan semua. Saya samalah. Mari, ilmulah segala-gala kepada kita. Jawapan dalam kubur, teman kubur kita, ilmu. Jawapan dalam hidup, kita siang malam, ilmu. Dengan Tuhan nanti, ilmu. Tidak ada yang lain. Baik. Yang keberapa tu? Yang ketujuh. Jangan ke mana-mana hingga selesai rancangan bersama saya, tuan-tuan. Ya? Dah 7 dah pada pagi ni. Kita ambil yang ke-8. Saya kena pilih, mudah-mudahan menjadi peringatan kepada saya dan menjadi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Cantik ini yang ke-8 ini terakhirlah insya-Allah dalam masa yang terbatas ini insya-Allah. Bicara ini agak panjang sikit. Tetapi menariknya, 2 orang manusia yang hebat bercakap. Iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib yang berbicara. Dirakamkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya, bagaimana satu hari Abdullah ibn Abbas ditanya oleh seseorang. Abdullah bin Abbas ini siapa ni tuan-tuan? Sahabat Nabi. Orang muda jugalah ni. Setara macam Ali lebih kurang, mudanya. Dan dia ini adalah periwayat hadis Nabi. Waktu kalau kita buka hadis Nabi, kita bertemu dengan An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan dia ni siapa ni? Ibnu Abbas siapa tuan-tuan? Sepupu Nabi. Sebab Al-Abbas ayah dia pak saudara Nabi. Memang bukan calon-calon orang lah ni. Sahabat Nabi satu, sepupu Nabi pula. Hebat tuan-tuan orangnya. Dia kata apa? Satu hari orang tanya dia, "Hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal." Ibnu Abbas datang seorang tanya dia, "Ibnu Abbas, orang nak tanya kamu 3 soalan ni. Apa sebaik-baik hari? Apa sebaik-baik bulan? Apa sebaik-baik amalan?" Soalan simple je. Apa sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, sebaik-baik amalan? Ibnu Abbas kata, "Aku jawablah." Faqal, Ibnu Abbas jawab, "Khairul ayyam yaumul jumu'ati." Sebaik-baik hari dalam seminggu hari Jumaat, kita semua tahu. Wa khairul syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan dalam setahun bulan Ramadan. Betul? Wa khairul a'mal as-salawatul khams liwaqtiha. Sebaik-baik amalan, kata Ibnu Abbas dalam jawapannya, sebaik-baik amalan sembahyang 5 waktu pada waktunya. Zuhur masuk sembahyang, asar masuk sembahyang. Jawapan cukup komplit. Jawapan yang memang betul. Siapa jawab? Abdullah bin Abbas jawab soalan ditanyakan tadi. Sahabat yang lain yang sama orangnya datang kepada Ali pula. Ini dia tuan-tuan. Jadi versi jawapan ini, jawapan Abbas pun tepat, betul. Ali pun beri jawapan, tapi agak berlainan sikit. Dan kita ambil kedua-dua ini. Sebab memanglah dalam seminggu hari yang paling afdal hari Jumaat. Kita semua maklum sebab tu hari Jumaat ramai. Lepas Jumaat ghaibul ghuyub. Ada orang sebab Jumaat jaga, Zuhur asar tak dan hari lain. Hari ni sebab dia faham hadis ni. Dia faham cerita ni. Dan ada orang yang memang betul. Khair syuhur Ramadan. Sebaik bulan Ramadan. Ramadan penuh surau. Masuk Syawal ghaibul ghuyub. Sebab dia faham cerita ni. Tapi ini kefahaman yang salah. Kefahaman yang tak benar tepat. Dia sepatutnya bukan macam tu. Baik tuan-tuan. Jadi, Ibnu Abbas jawab betul. Sebaik-baik hari Jumaat. Sebaik-baik bulan, Ramadan. Sebaik-baik amalan, sembahyang waktu, tepat pada waktunya. Maka orang ni datang kepada Ali bin Abi Talib. Famadha ala dhalika 3 ayamin fabalagha aliyan. Maka datang kepada Ali, Ali pun ditanya. Ali tanya, kamu dah tanya kan Ibn Abbas? Ali tahu. Kamu dah tanya Ibn Abbas, kawan aku juga. Orang alim macam dia juga. Apa jawapannya?
Kata orang ni, Ibn Abbas kata sebaik-baik hari, hari Jumaat, sebaik-baik bulan, bulan Ramadan, sebaik-baik amalan, sembahyang waktu. Kata Ali, aku nak tambah sikit. Ni lebih Ali. Kata Ali, jawapan aku tidak macam jawapan dia. Jawapan dia betul dah. Aku nak jawab macam ni. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Talib, aqul khairul ayyami, sebaik-baik hari, ma takhruju fihi minad dunya ila Allah Ta'ala mu'minan billah. Ali kata sebaik-baik hari ialah bila mana seorang itu keluar daripada dunia ini, dia keluar dalam keadaan dia mukmin pada Allah. Maksudnya, bila hari dia meninggal itu, dia meninggal dalam dia beriman kepada Allah. Itu kata-kata Ali. Sebaik-baik hari bagi dia, seulang balik, sebaik-baik hari bagi Ali bin Abi Talib ialah bila mana orang tu meninggal dunia. Kata meninggal hari apa? Hari Ahad meninggal. Ketika dia meninggal itu, dia meninggal dalam dia beriman, bukan kufur, bukan fasik. Kata-kata Bestari itu hebat, kata-kata tuan-tuan. Sebaik-baik hari dia meninggal beriman. Mungkin meninggal hari Ahad, meninggal hari Jumaat, meninggal hari Sabtu, tak kira. Tapi ketika dia meninggal hari itu, dia meninggal mukmin kepada Allah. Kata Bestari. Dan kata Ali lagi, wa khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan, kata Ali, bila mana seorang manusia sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebulan tu dia bertaubat hari-hari. Itu sebaik-baik bulan. Makna jadi isi dengan taubat siang malam, pagi petang, tak sunyi taubatnya sepanjang bulan. Itulah sebaik-baik bulan. Hebat kata-kata tu tuan. Lalu kata Ali lagi, khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amalan pula ialah sesuatu yang apa saja yang kamu buat Allah terima. Amal wajib ke sunat ke, buat saja amalan Tuhan terima. Itu sebaik-baik amalan. Tak kira buat apa saja kebaikan, baik sunat ke wajib, Tuhan terima. Itu sebaik amalan. Nampak tuan-tuan, kata-kata ini Bestari ini. Kata-kata Ibn Abbas pun betul, jawapan Ali pun sesuatu yang lebih terbuka lagi pada kita semua. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan dah 8 bicara yang kita bawa pada pagi ini, banyak lagi ni. Dalam kitab ini saya ingat tak kurang daripada 300-400 kata-kata ni tuan-tuan. Kalau nak sambung lagi, kita sambung tahun depan lah, insya-Allah tahun depan. 2 minggu lagi tahun depan lah jaga bimbang. 2 minggu lagi tahun depan lah kita ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan ke-88 tadi saya ingat, kalau dapat tuan-tuan semak balik, tak boleh ingat 88, ingat 2 pun tak apa dah. Tak ingat 2, 1 pun okey dah. 1 tak ingat, separuh tak ingat. Tak ingat juga separuh. Ambil tip, ambil CD, dengar balik. Itu jawapannya. Mudah-mudahan ke-88 yang saya bicarakan tadi dapat kita sebagai satu panduan. Dan saya anggap ini sebagai satu laiha, satu instruction kepada kita semua, insya-Allah. Kerana kata-kata mereka, kata-kata yang Bestari. Siapa yang kata sahabat Nabi? Siapa yang kata ulama-ulama yang datang kemudian? Termasuklah Sufyan Ats-Tsauri dan Ibrahim Adham tadi. Mudah-mudahan setiap inci apa yang mereka sebutkan tadi melekat dalam jantung hati kita, melekat dalam pemikiran kita dan menjadi panduan insya-Allah dalam kita mewarnai hidup kita dengan warna-warna ilmu, warna iman dan warna taqwa insya-Allah. Itu yang kita harapkan, itu yang kita dambakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dapat, segala kemuliaan kita raih, segala keredaan kita capai insya-Allah. Wallahu alam, kita sekadar pada pagi ini. Cuma pada pagi ini tuan-tuan, dalam kerangka untuk saya memberikan bantuan ilmu, mengajak kepada kebaikan pahala dan kebaikan-kebaikan yang kita sama nak capai, dalam khusus tentang isu-isu kekeluargaan. Isu keluarga ni tuan-tuan isu yang paling besar sekali. Sebab keluarga jantung kita, anak-anak kita harta kita, anak-anak amanah kita. Baik kita dengan keluarga berjaya, anak isteri berjaya keluarga, insya-Allah laluan kita ke syurga pun mudah Allah akan buka.
Sebab itulah jangan ambil sesuatu yang mudah tentang pendidikan anak-anak. Memanglah kita berserak begitu, tapi usaha kita berterusan. Daripada usia anak dalam perut sampai anak besar, sampai peringkat cucu kita pun. Kita doa, kita minta rintih dan beri contoh yang terbaik. Doa kita tak padamkan, akhlak kita tak sunyikan, tunjuk contoh kita nampakkan kepada mereka, kita bawa mereka dalam suasana berilmu, pimpin tangan mereka kepada iman, kerana hari ini dunia dah makin kacau. Kalau tidak, keluarga kita runtuh, sedangkan kehidupan kita di padang mahsyar nanti amat bergantung di atas anak yang soleh. Kita dah mati 10 tahun, tapi kita tinggalkan anak-anak yang beriman, anak yang ada iman, ada agama, insya-Allah kita selamat tuan-tuan. Lepas sembahyang dia ada masa nak baca doa kepada kita, insya-Allah. Ada masa dia boleh sumbang derma, tapi niat pahala untuk mak ayah dia telah mati. Ada ketika dia minta doa kepada Allah siang malam, dia menangis. Kenapa? Minta ampun pada mak ayah dia. Tapi anak yang tak soleh, jangan harap lupa terus kita. Tak ingat dah kita ni. Kita ada kubur, kita nak bantuannya. Seorang hidup, doa-doa dia. Sebab itu bagi saya, isu keluarga ni, kita kena cermat, kita kena ambil peduli, terutama dunia sekarang ni. Sebab itulah saya cuba menulis satu buku yang sifatnya untuk mengajak tuan-tuan kepada berfikir tentang keluarga Muslim. Keluarga Muslim. Dan saya cuba ambil intipati daripada pandangan Imam Hasanul Banna rahimahullah. Apa yang dia buat, apa yang dia cuba bawa dalam keluarga Muslim ini, pandangan-pandangannya. Ini pengalaman cukup manis dan saya cuba bawa cerita ini dalam bentuk penulisan buku yang diterbitkan oleh Hijaz Publishing baru dalam sebulan lebih kurang semasa saya di Mekah baru-baru ini. Alhamdulillah. Ini sebagai sumbangan ilmu, mudah-mudahan saya berkongsi pahala. Bila saya bawa catatan ini, orang baca, saya dapat pahala, dapat ilmu, dapat kebaikan. Yang baca dapat ilmu, kita sama-sama amalkan. Saya tak nafikan di dunia yang ini banyak penulisan buku tentang keluarga. Banyak, alhamdulillah, boleh saja kita beli mana-mana. Tetapi yang ini saya bawa khusus untuk mencetapan tuan-tuan dan puan-puan semua. Penulisannya lebih dalam konteks santai. Dalam bentuk ada muka surat yang berwarna hijau, putih, biru, kuning, merah, semua ada. Dalam keadaan ada gambar-gambar yang tentu supaya lebih santai pembacaannya. Dunia sekarang ni orang nak baca buku yang agak santai. Sebab kalau tidak baca buku akademik yang sifatnya setiap muka surat hitam putih, baca 3 pages, mengantuk. Sebab akademik sangat. Tapi kalau ada gambar-gambar macam ni, kita tak mudah mengantuk. Sebab kita baca ada gambar-gambar. Kalau mengantuk juga, bukan masalah buku. Dia yang memang tak suka baca. Jangan salahkan buku. Kalau mengantuk jugalah ya. Jadi maksudnya lebih santai. Dan buku ini saya dah bawa pada pagi ini. Ke siapa yang berkendaki, buku itu tak apa, dengan harga. Ya, bukan percuma lah, percuma demam saya. Ya, kos ini pun satu hal juga. Cetak-cetak ni bukan murah ni. Jadi yang penting dengan harga RM25.90. RM25.90 satu. Ada di belakang sana bersama anak saya. Jadi ini sebagai sumbangan untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan siapa yang baca, siapa yang tatap, dia akan dapat bawa dalam pulangan keluarganya. Dan saya nampak dalam suasana cuti sekolah ini boleh jadikan sebagai hadiah kepada bakal pengantin baru. Anak saudara nak menikah, sepupu nak menikah, kawan nak menikah, hadiah pada pengantin baru. Beli sebuah, masuk kotak yang besar-besar tu. Surprise sikit. Masukkan buku tapi kotak besar, dia pun tengok, ini apa, pinggan mangkuk apa pula ni? Akopal ke akorak ni? Dia palangkawi ke rupa-rupa buku sebuah. Jadi hari ini tak payah lagi lah bawa kepada pengantin dengan pinggan mangkuk, tak guna pun. Bawa cawan setengah dozen, dia letak bawah katil, 3 tahun baru buka. Kadang tak buka langsung, dia ada kat orang lain pula. Dari yang ini insya-Allah pengantin baca. Pengantin akan buka, bukan pengantin baru, pengantin lama pun dia boleh ambil makluman sama insya-Allah. Itulah yang saya rasa sebagai satu nikmat. Masya-Allah. Sekian, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kepada kamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kebaikan demi kebaikan. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, hiasilah kami ya Allah dengan kesihatan,
dengan keafiatan, dengan keselamatan. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Allahumma rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami telah banyak menzalimi di diri-diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, ala syukrika, untuk syukur kepadamu, ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa ala husna ibadatik, dan untuk elok ibadat kami siang dan malamnya kami. Allahumma rzuqna ni'matal Islam, ya Allah rezekikan kami nikmat Islam yang berpanjangan. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah rezekikan kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihah, dan amal-amal yang salah, wa ilman nafi'a, dan ilmu yang baik. Allahumma rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah ya Tuhan kami yang boleh membolak-balikkan hati-hati kami. Tsabbit qulubana, tetap teguhkan hati-hati kami, ala ta'atika, di atas ketaatan kami kepadamu siang dan malamnya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam dan umat Islam walau di mana mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kepada kami keselamatan, kebaikan, kerahmatan-Mu sesaat kami hidup di muka bumi ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kerahmatan di padang mahsyar nanti. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka membakar-bakar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.